قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 142. Sayaqulu sufaha'u minan nas, nescaya akan mengatakan atau akan berkata orang-orang yang safih, as-sufaha, iaitulah orang-orang yang bodoh daripada kalangan manusia. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan ma wallahum an qiblatihim. Apa yang memalingkan mereka itu, iaitu orang Islam itu, daripada kiblat mereka, allati kanu alaiha, yang mana mereka itu dulu berkiblat kepadanya. Qul, katakan wahai Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah lah kepunyaan timur dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dialah Allah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya, orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Yang saya hormati Tuan Imam, pengurusi, jawatan kuasa surau, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tak cerita sepenuhnya tentang Ramadan pun tak apa, bagi saya lah. Kita bercerita satu kawasan ataupun satu cerita yang diambang sebelum masuk Ramadan, yang mana manusia lupa. Sedangkan sekarang ni kita berada di ambang Ramadan, sepatutnya kita ingat perkara ni dan kita laksanakan. Tetapi ramai manusia tu lupa. Tak ramailah di kalangan kita yang mungkin daripada sekarang mengkaji tentang Ramadan itu. Mungkin ada, tapi mungkin tidak ramai. Bila mereka masuk je bulan Ramadan, kita akan tengok masjid dan surau-surau akan penuh. Lepas itu separuh Ramadan hilang. Itu biasalah. Dan dalam bulan Ramadan juga biasanya kadang-kadang kita akan adakan tazkirah, tetapi kita kecilkan. Kalau dulu ada kuliah apa semua, sekarang kita kecilkan. Dan kuliah-kuliah ataupun tazkirah-tazkirah itu kita fokuskan tentang Ramadan kalau ada. Biasanya tak adalah, biasanya orang puasa saja. Baik, cumanya saya sebelum masuk ke bulan Ramadan ni, sesuai dengan ambang tu, saya ada satu perkara nak cerita sebelum masuk bulan Ramadan. Dan ini bersesuaian dengan apa saya katakan tadi, manusia banyak lupa. Sesuai dengan hadis, bukan saya kata lupa. Lupa kepada bulan yang kita berada padanya, iaitulah bulan Syaban. Di mana bulan Syaban ini bulan yang Rasulullah SAW kerap berpuasa. Kerap berpuasa dengan tanda, maknanya menurut satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh para sahabat, oleh yang mana Usama bin Zaid pernah bertanya Rasulullah SAW berkaitan dengan bulan Ramadan, kerana dia melihat Rasulullah SAW ini berpuasa dan hampir penuh dalam bulan Ramadan berbanding dengan dalam bulan Syaban berbanding dengan bulan yang lain. Dari sini kita boleh buat satu kesimpulan awal. Maknanya sebelum bulan Ramadan yang kita berpuasa penuh, bulan Syaban ni Nabi pernah berpuasa penuh. Dan ada kalanya Nabi tidak berpuasa. Tetapi kalau Nabi melazimi bulan Syaban ni berpuasa, jadi sepatutnya kita mengambil ibrah dari puasa yang Nabi ini, dengan kita berpuasa sunat mengikut jejak langkah Rasulullah SAW. Cuma ada satu isu di sini, ialah kenapa Nabi berpuasa di dalam bulan Syaban? Mengikut urut pada satu hadis Usama bin Zaid yang bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab. Nabi mengatakan bahawa zalika syahru yaghfulun nasu anhu. Itulah ataupun demikiannya, ataupun bulan ini adalah satu bulan yang manusia itu ghafil. Manusia itu leka, lalai, tak ingat tentangnya, tak ambil cakna, tak ambil pot. Orang ni kata kan, tak ambil tahu tentang bulan ni. Bila dia jawab kenapa puasa, kenapa puasa penuh adalah bulan Syaban ini, iaitulah baina Rajab
Ya, an-nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban. Di antara Rajab dan Sya'ban. Kalau tuan-tuan ingat kuliah saya yang lepas tu kita cerita tentang bulan Rajab, ingat? Kita hurai bulan Rajab tu barulah kita nampak kan bulan Rajab. Mana sekarang ni selepas bulan Rajab masuk bulan Sya'ban. Masuk bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ki ambang Ramadan. Tajuk kita pun ambang Ramadan. Jadi sebelum kita pergi cerita pasal puasa ni, kita tengah cerita pasal bulan Sya'ban dulu. Ya, dan kita kaitkan dengan kedatangan bulan Ramadan. Di mana bulan ini manusia lupa. Ya, wahwa syahr, itulah satu syahrun ataupun satu bulan yang turfa'u, yang mana turfa'u fihi al-a'mal, diangkat padanya amalan-amalan manusia ni. Pada bulan Sya'ban ini, ila rabbil alamin, kepada Tuhan penguasa sekalian alam. Fa uhibbu an yura fa'amali, dan aku sangat suka sekiranya diangkat amalanku ini, kata Nabi, dalam keadaan wa ana shaim, dalam keadaan aku ni berpuasa. Jadi pada bulan ini, bulan yang diangkatkan amalan. Jadi Nabi SAW, kalau boleh, dia nak kita ikut dia supaya dalam keadaan kita berbuat amalan yang baik, Allah angkat amalan kita. Hadis yang lain menunjukkan bahawa Rasulullah SAW meriwayatkan bahawa, menceritakan bahawa malaikat mempunyai dua shift, iaitu pada waktu subuh dan asar. Jadi pertukaran shift ini membawa bersamanya dengan angkatan ataupun mengangkat pahala manusia atau mengangkat perbuatan manusia untuk dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan di dalam bulan Sya'ban ini, khususnya pada nisfu Sya'ban ataupun pertengahan di dalam bulan Sya'ban ini, Allah perhatikan manusia, memerhati kepada makhluknya, dan pada malam ataupun pada malam nisfu Sya'ban, dan dia mengampuni, fa yaghfiru li jami' khalqi, dia mengampuni seluruh makhluknya. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala sangat kasih kepada hamba-Nya pada malam nisfu Sya'ban ini. Dia memerhatikan. Selama ini bukan Allah Subhanahu Wa Taala tak perhati, dia perhati. Tetapi perhati dia pada bulan nisfu Sya'ban ini dengan tujuan apa? Nak tengok manusia, amalan manusia, dan dia perhati manusia itu dengan rahmat untuk diampunkan kepada manusia, kecuali orang yang mensyirikkan Allah dan orang yang mencetuskan permusuhan, pergaduhan. Jadi kita kena, pertama sekali kita berlindung daripada syirik, kerana syirik ini merupakan satu kezaliman, satu dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini merupakan satu kezaliman yang besar, ataupun dosa yang sangat besar. Allah tak ampun dosa orang syirik. Dan juga orang yang di kalangan kita yang tidak syirik, waliyazbillah, tetapi sering mencetuskan permusuhan, perbalahan, perkelahian, persekatan. Tak boleh nak maaf orang. Dah orang maaf pun sentiasa cari salah orang, tuduh orang tak buat salah sedangkan kita buat salah. Ini benda-benda yang mencetuskan pergaduhan yang berpanjangan di kalangan orang Islam. Dan orang jenis macam ni Allah tengok tapi Allah tak ampunkan dosa. Ini sabit dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi sama ada kita nak berpuasa penuh ke, berpuasa sebahagian di bulan Sya'ban ke, dan juga berpuasa melazimi puasa Isnin dengan Khamis ke, kita mengambil satu pengiktibaran bahawa dalam bulan Sya'ban ini kita kena semula berpuasa. Sebab nak puasa bulan Ramadan. Kan poin di situ. Kita kena puasa. Dan kita alhamdulillah puasa tadi kan. Sama-sama buka puasa, alhamdulillah. Baik. Dan banyak lagi lah. Kita tengok bagaimana walaupun perbuatan ini tidak ada di dalam hadis, bacaan Yasin apa semua secara khusus dalam bulan Sya'ban itu tidak ada. Tapi kalau kita nak buat dengan kita cuba membuat sunnah yang baik dan kita mendapat manfaat dari silaturahim, baca Yasin dan sebagainya, insya-Allah kita buatlah. Baca doa. Tetapi Nabi tak buat. Tak semestinya Nabi tak buat, itu kita tak boleh buat. Kita buat, tetapi jangan sampai kita meletakkan hukum wajib sudahlah. Kalau kita letak wajib sedangkan Nabi tak kata wajib, jangan kita mengada-ngadakan sesuatu dalam agama. Jadi masalah pula, kan? Baik. Itu yang biasa kita dengar lah di dalam bulan Sya'ban. Jadi dalam Sya'ban kita kena puasa lah. Itu satu. Itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ambil tahu di dalam bulan Sya'ban. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
duribat alaihimuz zillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa bihablin minan nas. Ditimpakan keburukan ataupun kemudaratan kepada manusia ini, kecelakaan manusia ini, di mana sahaja mereka itu berada, kecuali dengan dua perkara. Dua perkara ni boleh tolak musibah yang datang kepada kita. Iaitulah sekiranya kita berpegang dengan hablum minallah wa bihablin minan nas. Pegang dengan tali Allah, pegang dengan tali manusia, dengan manusia. Mana hubungan kita dengan Allah mesti baik. Jadi hubungan dengan Allah SWT nak baik ni, antaranya kita mempamerkan amalan yang baik. Kita buat tengok bos lalu, buat tunjukkan kita nak kerja, rajin tak? Padahal masa bos tak lalu, kita tengok video ke, tengok WhatsApp ke. Tapi bila bos lalu, kita kena tunjuk kalau yang kita ni baik. Samalah dengan Allah SWT. Allah tahu apa yang kita buat, bos mungkin tak tahu, kan? Tetapi sekurang-kurangnya masuk bulan Syaban ni, walaupun kita dengkil dalam bulan-bulan sebelumnya, tunjukkanlah suatu sikap untuk apa? Nak sampai kepada Ramadan itu, kita melalui satu bulan Syaban yang memberikan satu training, permulaan sebelum kita masuk bulan Ramadan yang lebih sengit, yang lebih getir lagi. Dan mengikut sejarahnya, kenapa bulan ini bulan yang dilalaikan ataupun bulan yang dilupakan? Pertama mungkin dengan sebab hawa nafsu, manusia lupalah. Dulu ikut hawa nafsu, dah hujung apa semua, tak ingat apa puasa akan datang. Dah kejar dunia dan sebagainya, makan, minum, tak ingat nak puasa, tak ingat nak dosa dengan manusia, duk berkelahi dan sebagainya. Itu satulah. Dari sudut sejarahnya, kerana pada bulan ini, sebelum masuk kepada bulan Ramadan, bulan yang ramat, bulan yang membakar hangus, bulan yang gering, bulan yang kering, bulan yang bahamnya tinggi, besar, kuat bahamnya, nak masuk ke bulan tu panas. Jadi pada bulan Syaban ini, syak berpecah-pecah, berpuak-puak, berkumpulan-kumpulan. Orang Arab dulu pergi mencari sumber-sumber air, mencari bekalan-bekalan, kayu ke benda ke, nak masuk bulan Ramadan ni. Nak masuk bulan ni yang panas, jadi kita kena berlindung, cari kayu nak buat atap ke, nak baiki yang bulan Ramadan besok susah, sebab panas. Munca air, jangan bagi terputus air. Macam orang nak masuk musim sejuk lah, kan? Masuk winter je dia mesti prepare dengan baju tebalnya, dengan apa ni, kayu ni nak bakar, dengan gas yang sekarang ni, kan? Tak boleh putus tu, kalau tidak mati, kan? Kena pula cuaca dunia sekarang ni tak menentu, dia punya ekstrim weather tu, terlalu sejuk, sangat sejuk, sebabkan orang boleh beku, mati dan sebagainya. Jadi bulan ini orang lupa. Lupa. Dan dalam keadaan mereka pergi mencari keperluan itu, kadang-kadang mereka berkelahi, mereka bermusuh-musuhan, sehingga berlaku peperangan yang bertahun-tahun. Ini masyhur di kalangan orang Arab sebelum Islam. Baik, itu hubungan dengan manusia, kita kena pastikan hubungan dengan hubungan dengan Allah SWT, kena pastikan hubungan yang baik. Bagaimana hubungan dengan manusia? Hubungan manusia ni kita tengoklah. Kalau dalam bulan Rajab dulu ada beberapa peristiwa besar berlaku dalam bulan Rajab yang kita cerita, kan? Kena lupa dah. Saya rasa tak sampai sebulan kuliah tu, kan? Lupa habis dah. Tak apa, lupa tu biasa. Kalau tak lupa bukan manusia. Insan, nasiah, an-nas. Manusia tu memang lupa. Kalau tak lupa, ingat je robot lah, kan? Bagus. Tapi kalau mengamalkan lupa, kan, sebelum sepatutnya kita tak lupa lagi. Orang kata nyanyuk sebelum nyanyuk ni tak elok lah. Kalau kita sampai tahap memang 60, 70 tu biasalah lupa, kan? Ayah haji lupa, saya lupa. Tapi kalau elok lagi, dalam 2 minggu dengar benda tu, sekurang-kurang kita dapat gambaran bahawa di dalam bulan Rajab ini ada beberapa peristiwa besar. Apa dia? Tak ingat Ustaz, tak ingat, tak apa. Tapi ada peristiwa besar yang berkaitan dengan antaranya Isra' Mi'raj yang saya sebut. Sama juga yang berlaku di dalam bulan Syaban. Sekiranya dalam bulan Rajab ini dia merujuk kepada hubungan manusia sesama manusia, sama ada ukhuwah di kalangan orang Islam, dan juga hubungan manusia dengan orang bukan Islam yang berlaku dalam bulan Rajab yang saya sebut jelas, kan? Dari beberapa peristiwa itu, Isra' Mi'rajnya, pembukaan semula kota Baitul Maqdisnya, hijrahnya orang Islam, berlindung di bawah orang bukan Islam, berlindung dengan orang Nasrani, Najasyi, Ja'far bin Abi Talib pergi, lahirnya Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Idris Al-Ghazali di Gaza. Ingat? Nampak benda, kan? Tak ingat dah. Tak apalah, tak ingat. Okey, sekarang ni itu hubungan. Dan cerita ni menceritakan kepada kita hubungan macam mana hubungan Islam atur di antara manusia dengan manusia. Manusia dengan orang Islam dengan musuh dia.
Orang Islam dengan orang yang berlainan agama tapi tidak bermusuh dengan Islam. Macam mana cara hubungan dia? Ada hubungan yang baik, ada hubungan yang tegang, ada hubungan yang terpaksa berperang. Kalau kita lupakan benda ni, kita duduk cerita nak puasa je, tak betul. Sebab nanti bila kita masuk dalam bulan Ramadan ni, kalau kita fikir puasa saja pun tak bersebab. Sebab dalam bulan Ramadan itu pada tahun kedua hijrah, bulan Ramadan berlaku peperangan Badar. Perang pula. Cerita perang. Puasa. Lailatul Qadar. Kita akan berdepan Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar, berpuasa dengan penuh ikhlas, jaga adab-adab puasa, nak cari pahala. Tapi hak perang ni kita dah lupa. Tak boleh lupa. Sebab perang ni mungkin akan berlaku. Dan pengajaran daripada perang Badar yang berlaku dalam 17 Ramadan dalam perang Badar, dalam bulan Ramadan ini juga ada kaitannya dengan bulan-bulan sebelum ni. Maknanya ada peristiwa besar yang menyebabkan kita terpaksa berfikir bagaimana hubungan di antara manusia. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, bukan saja-saja saya sebut kan. Syamah saya ni bukan saja-saja sebut. Yang cerita pasal Syaban puasa itu biasa ghalib orang dengar kan. Biasa orang dengar kan, masuk Syaban kita puasa, kita mengaji, baca Yasin apa semua, Qiyamul Lail, okey, tak ada masalah, fine. Tapi cerita di dalam bulan Syaban jarang orang dengar. Jadi antara tugas kitanya ialah nak beri ilmu, kongsi ilmu supaya orang sama-sama dengar apa yang berlaku dalam bulan Syaban. Pertama tadi bulan Syaban bulan yang diluput dari sisi sejarahnya sebab orang tak ambil pot. Sebab orang pergi duduk cari keperluan nak berdepan dengan bulan Ramadan yang panas. Di dalam bulan Syaban, mengikut yang paling rajih dari sudut pandangan ulama, berlaku satu peristiwa, iaitulah peristiwa pertukaran kiblat. Pertukaran kiblat tertukar. Kalau tuan-tuan pergi haji, pergi umrah, pergi ziarah, kan pergi semayang ke masjid dua kiblat tu. Kan masjid dua kiblat, yang mana masjid itu pada 2 rakaat Nabi, ada yang mengatakan Nabi bersemayang zuhur, ada yang mengatakan dia bersetengah bersemayang asar. Turun ayat yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berpaling dalam sembahyang dia daripada menghadap Baitul Maqdis kepada menghadap Baitullahil Haram ataupun Kaabah. Dan secara spontan, secara terus apabila Nabi dapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang Nabi memang Nabi berdoa supaya Allah palingkan, Allah tukar dari menghadap Baitul Maqdis ini kepada Kaabah. Dah berlaku lebih daripada setahun. Ada pandangan mengatakan 16 bulan, 17 bulan. Nabi mengadah tangan, Nabi mengadah wajahnya ke langit untuk meminta perkenan Allah Subhanahu Wa Taala supaya pindah, supaya tukar. Qad nara taqalluba. Telah kami tengok bagaimana wajhika, wajah kamu ini berbolak-balik atau tengadah ke langit, fis sama. Kamu berdoa ke langit supaya apa dia? Supaya Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan permohonan Nabi. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan, falan waliyannaka qiblatan tarda. Dan kami akan berikan, izinkan kamu berpaling kepada apa? Kepada kiblat yang kamu suka, yang kamu ingin, yang kamu minta selama ini. Kamu minta selama ini, kami akan berikan kebenaran. Baik, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajah kamu menghadap ke Masjidil Haram sebagaimana yang kamu hendak dulu. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Di mana saja kamu berada, kamu kena hadap wajah kamu dia menghadap ke Masjidil Haram, ke Kaabah. Baik. Jadi cerita ni dia ada isu. Dia ada isu dia. Sebab kenapa isu? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut sayaqulu sufaha, akan berkata orang bodoh daripada kalangan manusia. Nanti kita nak masuk bulan Ramadan ni, saya nak tanya tuan-tuan, setiap tahun sebelum masuk bulan Ramadan, di ambang Ramadan ke, minggu depan ke, biasanya kita akan buat mesyuarat, betul tak? Bila nak buat mesyuarat AJK? Mesyuarat masjid. Besok kan nak kata dia mesti buat mesyuarat. Pernah tak tinggal mesyuarat ni sebelum masuk bulan Ramadan, saya tanya? Pernah tak? Saya rasa tak pernah kan. Mesti tiap-tiap tahun mesyuarat punya kan. Tukar pengurusi ke, pengurusi lama ke, pengurusi tetap ke. Tak, pengurusi tak turun-turun ke. Tak, pengurusi tak nak tanding ke. Dia seorang je, orang lain tak boleh tanding. Tak kira. Tiap-tiap tahun mesti mesyuarat. Nak masuk Ramadan, maka berceritalah. Dalam mesyuarat tu bercerita, berbincanglah. Dia kata tu hak yang depan tu,
Kan? Parking depan tu macam mana? Raya haji. Kita nak kosongkan ke ataupun kita nak bagi kepada penceramah? Sebab tu parking penceramah tu kosong. Kita tak payahlah penceramah ni kita tak pakai di bulan Ramadan. Kita sembahyanglah. Kalau ada pun sikit-sikit. Kan? Jadi kita nak buat macam mana? Kita tak payah ada kan. Kita letak benda lain. Habis kalau penceramah datang macam mana? Katakan kepada penceramah. Mana kita fikir dulu apa kita nak jawab, nak cakap dengan penceramah tu. Katakan kepada dia nak datang parking sebelah sana, parking sebelah situ, ataupun datang naik Grab. Jangan naik kereta, senang sebab sini tak ada parking. Kita dah occupy, kita dah habis semua dah. Kawasan ni tak ada tempat parking, datang naik Grab. Jangan main, datang naik Grab kan. Sekarang ni tak ada masalah kan. Sibuk jam semua naik Grab je. Balik pun naik Grab. Nampak? Maknanya jawatan kuasa dah fikir apa nak cakap. Tapi tak adalah kata kepada penceramah tu kepada orang yang bodoh. Sebab penceramah ni takkanlah bodoh sangat. Dia ni dapat keistimewaan, dapat parking free depan tu kan. Tetapi dalam kes ini Allah kata, dah Allah suruh Nabi kata kepada mereka, kalau pokok bodoh tu tanya, kenapa tukar kiblat ni? Kata kepada pokok bodoh tu, apa dia? Ikut suka Allah. Sebab lillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah lah kekuasaan mutlak di sama ada di timur ataupun di barat, tak kira lah. Kan? Nak buat dekat kampung Sentosa kiblat dia pun boleh kalau Allah nak. Terang. Sebab kepunyaan Allah timur dan barat. Apa masalahnya? Jadi kita bagi jawapan hak tu dulu. Di samping Allah akan susul jawapan-jawapan dalam ayat yang panjang ni. Jadi kita baca Quran dalam bulan Syaban, kita jarang kupas perkara ni dengan sebab ialah bukanlah salah. Bila sebut bulan Syaban ni kita nak puasa, semua kerja pahala. Yang ni pahala ni. Antara pahalanya lah mereka di dalam bulan Syaban mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila timbul isu ni, bila pokok Yahudi kata ni, kenapa pula ni? Tukar dulu elok-elok ikut kita orang, geng kita orang. Dah menghadap pada satu tempat tiba-tiba tukar pula. Ni apa hal ni? Tak percaya macam-macam orang cakap. Manakala orang-orang Islam pula, kita ni bukankah kita dulu menghadap ke sana? Kenapa pula kita tukar? Kan? Apa faedah kita tukar? Kita dah elok dah. Masjid dah hadap sana ni tiba tukar pula. Sebab Nabi berpusing. Ikut kanan dia berpusing setelah 2 rakaat dan Nabi terus pergi ke belakang, maknanya ke depan lah. Belakang tu jadi depan, mengimami seterusnya sembahyang, menghabiskan lagi 2 rakaat dan berpusing jugalah para makmum yang terdiri daripada muslimat dan muslimin ketika itu menyusun kembali dia punya susunan. Kalau tuan-tuan pergi haji, pergi umrah, masuk masjid ni tuan akan diterang oleh mutawif tu bini. Tapi saya nak cerita panjang lagi, iaitulah perangai orang Yahudi ni. Dan juga di kalangan orang Islam yang munafik. Yang munafik ni dia akan apa? Dia kata betul kan kata Yahudi tu kan? Kita ni macam tidak ada prinsip. Kita tidak ada apa dia? Tidak ada keteguhan. Ni sebab ni kenapa pula tak ada prinsip? Itu pokok kafir dah kata lagi. Siapa kafir? Pokok orang musyrik Mekah. Mekah kata apa? Mekah kata aku dah kakak lah dulu kan menghadap Kaabah sepatutnya. Tak? Dia pergi duduk sana menghadap kiblat Baitul Maqdis apa? Lalah kena menghadap juga. Lalah ikut kita juga. Lalah kembali kepada Mekah juga. Dulu lawan kita, sekarang join kita pun. Nampak? Jadi orang Islam itu betul juga. Jadi kita ni mana prinsip kita? Mana integriti kita? Orang cakap ni integriti. Ya, bercakap integriti ni mudah aja. Cakap supaya bikin. Kalau bercakap tak supaya bikin, tak ada integriti lah. Jangan cakap banyak. Tahu tu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar di sisi Allah kepada mereka yang cakap tak supaya bikin. Tak. Ayaqulu bercakap ma la taf'alun, benda yang dia tak buat. Dia bercakap benda tak buat. Benda yang tak buat dia bercakap. Ini benda-benda ni ya. Kita boleh berhati. Kita bila ambil Al-Quran selesai. Kita bukan nak kata orang, sekurang-kurangnya kita tahu. Jenis hak macam ni tak boleh pakai, tak boleh pakai. Selesai masalah. Jadi orang Islam ketika itu pokok munafik ni pun dah dia bawa. Orang munafik ni dia akan bawa hujah
yang mana boleh menyokong dia dan boleh menjatuhkan Nabi SAW. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala jawab dalam Al-Quran. Jawab dalam kes ni. Yang mana peristiwa ini berlaku di dalam bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan dia berlaku dalam bulan Rajab. Bulan Sya'ban pada 10 hari bulan Sya'ban berlaku pertukaran kiblat. Maknanya kita nak masuk amal Ramadan ni. Baik. Jadi Allah jawab apa? Allah kata wa kadzalika ja'alnakum. Demikianlah. Oleh bila kamu dah jawab macam tu tadi, demikianlah kami ni jadikan kamu sebagai ummatan wasata. Umat yang sederhana, umat pertengahan. Kan baru ni dulu siapa tak yang buat apa tu pendekatan wasatiyah lah apa benda kan. Ayat ni dia ambil. Umat yang sederhana, yang tidak ekstrim dan juga tidak longgar. Yang tidak fanatik dan juga tidak liberal. Ini marah kalau orang fanatik lah, ta'assub lah, radikal lah, yang dia liberal. Ataupun kita marah orang ni liberal lah, longgar agama, yang dia ni sangat-sangat ta'assub, tak boleh bekerjasama langsung dengan orang, tak boleh dengar orang dan sebagainya. Kita nak umat yang pertengahan. Kerana apa? Bagaimana cara nak menjadi umat pertengahan? Dalam kes ini, maknanya kita bukan orang Yahudi, bukan Nasrani, dan bukan orang musyrik. Jangan termakan dengan isu tu. Jangan termakan dengan fitnah dengan dakwah dia orang ni. Yang kata kita tak ada identiti lah, kita ikut Yahudi lah, kejap-kejap mengikut. Musyrik. Kita ada jati diri kita sendiri. Ummatan wasata. Litakunu syuhada 'alan nas. Supaya kamu ni menjadi saksi kepada manusia. Dalam arti kata menegakkan kebenaran. Jadi saksi ni mesti tegak kebenaran. Jangan jadi saksi 20%. Bayar 20% dia tak kira. So kata A dah walaupun B. Bukan begitu. Kenapa? Sebab kebenaran itu akan mengiringi kita. Dari segi apa? Wa kadzalika litakun syuhada wa yakun rasulullah alaikum syahida. Sebab Nabi pula akan menjadi saksi bagi kamu. Dia pula akan menegakkan keadilan. Kalau kita bohong, kita penipu, kita rujuk kepada Nabi ketika itu, ataupun hari ni kita rujuk kepada Al-Quran, rujuk kepada hadis, kita akan dapati sama ada kita menyeleweng ataupun tidak. Nampak jelas kan? Kita ada identiti kita sendiri. Apa yang kena main isu ni? Sehari ni kita tengok orang main isu, nak tutup isu yang sebenar. Dia main isu ni, dia buat isu ni. Isu yang dia ni ditutup. Especially orang yang jahat. Orang yang buat salah, buat dosa. Dia cara nak tutup dosa dia tu, isu dia tu, dia tuduh orang yang lain untuk buat dosa macam dia juga. Jadi orang duk bercara dengan orang lain, hilang dia punya kesalahan. Wa may yaksib khati'atan aw isman, siapa yang buat salah ataupun dosa, summa yarmi bihi bari'a, dan kemudian dia tuduh orang yang tak bersalah buat dosa macam dia juga buat, faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Sesungguhnya dia ni membawa satu pembohongan dan juga dosa yang sangat jelas. Dia adalah penipu bersiri, penipu yang sangat jelas. Kalau kita faham tu. Jadi kita tak perlu. Jadi isu ni dia nak cover isu. Jadi sekarang ni kita tengok, jangan duk ikut isu. Kamu ni adalah orang yang Allah pilih menjadi satu umat sederhana. Yang mana kamu menegakkan kebenaran, yang ikut dia orang ni. Dan kamu ada kiblat kamu sendiri. Dan kiblat kamu sendiri sebenarnya dia orang tahu. Sengaja je mereka tak iktiraf kiblat yang kamu nak tukar ni ke Kaabah ni. Kerana apa? Kerana memang mereka tak nak beriman. Kerana mereka tu menyembunyikan kebenaran. Maknanya bila kita tukar, Nabi tukar kiblat ke Mekah tu, sepatutnya orang Yahudi ni, kalau dia nak ikut kepada fakta yang sebenar, dia tak ada apa masalahnya Nabi nak tukar. Betul lah, sebab apa? Sebab daripada dulu dah Kaabah itu memang dijadikan sebagai satu rumah ibadat yang paling tua, dibawa oleh Nabi Adam, ditegakkan semula oleh Nabi Ibrahim. So what is the issues? Apa isunya? Inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah yang paling pertama, yang paling awal yang ditegakkan di Mekah. Apa dia Bakkah? Nabi Adam bawa, dan Nabi Ibrahim membangunkan bangunannya. Satu kawasan sebagai masabatan lin-nas. Wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nas wa amna. Ketika mana kami menjadikan rumah itu, Kaabah itu, sebagai satu tempat tumpu. Bukan berhala, tempat tumpu. Pusing.
Sebab itulah orang musyrik kata dia marah kita sembah berhala. Dia pun berhala juga. Apa dia berhala? Tu kotak tu. Kotak Kaabah. Kan? Berhala juga. Tak. Kita tak anggap dia berhala. Kita tak anggap dia sebagai satu pemujaan. Sehingga mengagung-agungkannya seperti umpama berhala. Dia sebagai satu masa batalindah, tempat tumpu. Walaupun ada keberkatan Kaabah, itu biasalah. Kan? Tetapi nak samakan dengan berhala, tidak. Sebab itulah benda-benda yang kalau kita buat untuk tujuan mengingati kadang melampau-lampau lebih-lebih ni, dia boleh menyebabkan manusia menyembah. Yang menyebabkan sesatnya manusia di zaman Nabi Nuh itu dengan sebab apa? Orang-orang yang telah ditinggalkan oleh orang soleh, mereka bina patung orang soleh sebab nak mengenal orang soleh. Bila berlalu generasi selepasnya tak tahu apa cerita, pakat sembah patung tu. Sedangkan awal buat patung nak ingat je, lama-lama sembah jadi Tuhan. Jadi tak perlu buat. Yang boleh divert attention, tumpuan kita pun sepatut tak boleh buat. Sebab itulah ada setengah ulama yang maknanya agak kritikal, tidak bersetuju bila dia buat jam besar tu. Kan? Maknanya orang akan tengok jam besar, walaupun ada manfaat dia daripada jauh kita nampak dekat bawah jam tu lah Kaabah kan. Tapi menyebabkan orang tak tumpu dah kan jam besar. Lepas itu pula sekarang ni pergi buat Kaabah besar pula. Ada dengar? Ada kan? Kalau ada menunjukkan bahawa kita ni ada hubungan dengan manusia, baguslah tu. Kita ambil tahu. Ambil cara. Sebab dalam bulan Ramadan besok hak nak pergi perang ni, kalau tak ambil tahu, Nabi seorang je berperang. Hak lain pegang puasa belaka. Kenapa tak pergi perang? Duduk rumah puasa. Tak boleh nak pergi. Tak, kita ambil tahu. Sebab kita cara. Wa man lam yahtamma bi amri muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak ambil cara dengan urusan orang Islam, mereka bukan daripada kalangan orang Islam. Kita kena ambil tahu. Jadi tuan-tuan, ayah haji ni besok silsilah ada pula package baru. Kita akan pergi melawat Riyadh. Kenapa? Nak tengok Kaabah replika. Bukan Kaabah, dia kata cube. Apa pula yang macam Kaabah buat besar-besar? Saya tak tahu banyak. Besar tu kan, besar. Dia tak lama lagi dia jadi Seven Wonders, the modern Seven Wonders. Kita dah ada Seven Wonders dulu kan, Fir'aunnya, Taman Tergantungnya, Taj Mahalnya, itu hak dulu. Ini Seven Wonders hak baru pula, hak pelik pula, yang moden punya buat. Kalau kita tengok pada peristiwa Kaabah ni, dan Abraha pernah serang Kaabah kan? Dia buat juga segaya dengan Kaabah. Di Yaman orang tak datang, dia marah, naik angin, pergi bawa tentera gajah pergi serang pada tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa bergajah, serangan kepada Kaabah. Jadi sebenarnya Kaabah ni kalau ikut orang Yahudi, dia kena tahu, dia tahu sejarah. Allah kata, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab itu, mereka tahu bahawa benda ni, isu ni ataupun Kaabah ni merupakan satu kebenaran daripada Tuhan mereka. Sebab mereka tahu bahawa orang-orang Arab dan juga orang-orang Bani Israel ini, mereka adalah daripada satu keturunan. Mereka kenal Nabi Ibrahim menjadi payung kepada keturunan mereka yang melahirkan Ishak, Yakub, Israel, kemudiannya Bani Israel di bawahnya, Ismail, orang Arab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu. Dulu mereka tahu, sekarang mereka tahu. Bukan mereka tak tahu, mereka buat-buat tak tahu. Kerana apa? Kerana mereka itu apa dia? Wa annahu al-haqq min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Tetapi mereka itu menyembunyikan. Kalau kita bawa datang keterangan kepada mereka, mereka akan menyembunyikan. Walain ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Sekiranya anda ataupun kamu mendatangi orang-orang yang diberikan kepada mereka itu kitab dengan segala keterangan yang nyata, bawa fakta, suruh mereka terima itu adalah kiblat kita, mereka tidak akan mengikut kiblat kamu, walaupun mereka tahu, walaupun mereka tahu, mereka tahu. Baik, nak katakan bahawa mereka tahu tak tahu tu dulu mereka tahu. Sekarang ni mereka tahu. Buktinya ialah apabila puak-puak ni mengadakan perdamaian damai
Barat dia suggest satu perdamaian namanya Pact Abraham Pact, Abrahamic Pact ke something treaty macam itulah. Perjanjian damai Abraham ataupun perjanjian damai Ibrahim, untuk mendamaikan orang-orang Israel dengan orang Arab, supaya orang Arab dia berdamai. Dia test melalui Qatar. Ingat ada saya cerita dulu Qatar. Tetapi dia buat perjanjian ni. Perjanjian ni untuk apa? Untuk dia mengatakan bahawa kami faham, kami mengiktiraf bahawa kita ni kan daripada satu keturunan yang sama. Betul tak? Maknanya dia tahu, kalau dah keturunan yang sama, di dalam kitab mereka pun menyebut tentang bagaimana Nabi Ibrahim ni pergi ke Mekah untuk mendirikan Kaabah. Mereka tahu. Kenapa mereka tak nak ikut? Allah kata mereka tak akan ikut, walaupun benda itu betul. Wa ma anta bitabi'il qiblatahum, dan kamu juga tidak akan mengikuti kiblat mereka. Maksudnya kita tak perlu dah ikut kiblat, walaupun dia merupakan kiblat yang pertama orang Islam, kan? Kiblat yang sahih sampai kiamat adalah Kaabah. Tukar. Maknanya kalau nabi-nabi dahulu bersembahyang bersama Nabi SAW, Nabi jadi imam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi jadi tu imam. Yang nabi-nabi yang lain tu kena ikut Nabi akhir zaman. Sebab apa? Zamannya adalah zaman sekarang. Zaman dulu-dulu lah. Sekarang ni ikut Nabi. Kalau nak dah Nabi, kalau Allah tetapkan Kaabah ni sebagai satu tempat pusat untuk manusia beribadat, kena ikut Nabi Muhammad lah. Hak yang itu tinggal sejarah, kesucian, keberkatannya ada, sembahyang di dalamnya ada pahala, gandaan pahala yang besar. Tetapi fungsinya tidak sama sebagai fungsi Kaabah haram yang menjadi tempat tumpu manusia seluruh nya pada hari ni. Dah masuk azan? Dah masuk azan, pergi azan dulu. Azan jap. Beri laluan sikit, kita sambung. InsyaAllah kita sambung sikit 5 minit. 5 minit. Baik. Walaupun kita datang kepada mereka dengan bukti yang mereka akan tolak, mereka tak akan ikut. Dan di kalangan mereka pun, dengan kiblat mereka sendiri pun tak semua kan besar. Mereka tak akan ikut kita tak akan ikut dia. Dan di kalangan mereka pun, mereka tak akan ikut sesama mereka. Mereka tak ikut. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Tidaklah mereka itu mengikut kiblat setengahnya yang lain. Kepala macam-macam. Nak tahu bagaimana orang Yahudi hari ni yang masuk Zionis dan sebagainya tidak diiktiraf juga oleh di kalangan orang Yahudi yang lain. Ada satu kumpulan Negeri Jakarta tu yang selalu buat demonstrasi dengan orang Islam tu, dia tak setuju. Yahudi daripada luar masuk rampas ni tak setuju. Kalau katakan nak masuk, kena masuk proper. Dia ada Messiah dia tak setuju. Dia bersama-sama dengan orang Islam. Nampak tak? Jadi kalau kita faham isu ni, kita nampak bukan kuat tahu mana pun oleh kerana dokongan dunia. Sebab dunia tak tahu lagi, tenggelam dia. Tapi sehari ni dunia makin tahu perangai orang Yahudi makin tahu. Suara-suara bangkangan kepada pendudukan mereka di Palestin. Baik. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm, dan sekiranya kamu mengikut hawa nafsu mereka setelah datang kepada kamu daripada ilmu ini, dah jelas dah hari ni, dah jelas dah ketika ayat itu turun, bagaimana perangai dia orang ni yang cuba membawa isu ini. Dah, kalau kamu masih ikut lagi, innaka idzal laminaz zalimin, sesungguhnya kamu sendiri daripada kalangan orang yang zalim. Jadi orang Islam jangan ikut, jangan termakan dengan isu. Jangan lari daripada mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana peristiwa pertukaran kiblat ini adalah satu daripada hikmahnya Allah nak uji orang Islam itu ikut Nabi ke ataupun ikut cerita hak yang daripada luar, ikut fitnah. Nak ikut Nabi ke nak ikut fitnah orang? Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kanat lakabiratan illa baik. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalib 'ala aqibai. Dan tidaklah kami menjadikan peristiwa pertukaran kiblat itu yang kamu berada sebelum ini, kita bertukar ke Kaabah itu kecuali illa lina'lama man yattabi'ur rasul, kecuali kami nak tahu siapakah yang benar-benar mengikuti Rasul. Bila Nabi pusing kiblat, ikut Nabi. Jangan apa pula Nabi pusing ni? Nabi dah berdoa
setahun lebih tukar. Nah, Nabi buat. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul hendaklah kamu ambil. Wa ma nahakum anhu. Apa-apa yang dihalang, yang dicegah oleh Nabi, fantahu, nak kamu berhenti. La yu'minun, fala wa rabbika la yu'minun. Demi Tuhan kamu, tidak beriman mereka itu, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka itu menjadikan kamu, wahai Muhammad, hakim fima syajara bainahum, dalam apa perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim kharaja, kemudian tidak ada lagi di dalam diri mereka itu rasa tak puas hati dengan apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka itu menyerah diri, Islam se-Islam-Islamnya. Ini makna Islam, serah diri, patuh. Sami'na wa ata'na, dengar, kita taat. Jangan jadi macam Yahudi, sami'na wa asayna, mereka dengar, mereka langgar, mereka maksiat, ya, mereka membantah. Kerana Allah nak uji, siapakah di antara mereka yang mengikut Rasul daripada orang-orang yang mimman yang qalibu ala aqibah, yang daripada yang perbezaan dia antara orang yang ikut Rasul daripada orang yang berpaling tapak kaki mereka, ataupun tumit-tumit mereka berpaling, mereka ni lari ataupun murtad, ataupun mempertikaikan apa yang Nabi buat. Nak beza. Sebab itulah kita dalam perjuangan anak cucu kita ke, perjuangan keluarga ke, perjuangan company ke, perjuangan nak menegakkan Islam ke, perjuangan apa sajalah, menegakkan bangsa benda ke, perjuangan, bila ada isu kita akan tahu siapa yang betul-betul loyal, yang taat kepada jemaah itu, kepada kumpulan itu, daripada mereka yang akan berpaling, yang akan mengikut orang luar ataupun mengikut benda-benda musuh-musuh lu. Betul tak tuan? Kita akan diuji dengan satu isu. Daripada isu ni kita kenal siapa selama ni musang berbulu ayam, siapa selama ni musuh dalam selimut dalam keluarga kita, siapa selama ni yang cakap belakang. Akhirnya mereka membenarkan apa yang mereka cakap. Bila sampai kita belajar daripada cerita ni. Di samping kita berpuasa dalam bulan Syaban, kerana peristiwa ni berlaku dalam bulan Syaban. Ada satu lagi peristiwa, tak boleh nak cerita malam ni lah. Berlakunya peperangan Muraisy, Bani Mustalik, tak silap saya, Bani Muraisy. Dan cerita ni panjang. Cerita ni menyebabkan berlaku fitnah, tak silap saya, kepada Sayyidatina Aisyah. Fitnah pula kepada orang perempuan. Bulan Syaban. Kita sambunglah bulan Syaban tahun yang akan datang, cerita tu pula. Sebab tahun ni habis dah bulan Syaban kita. Cumanya penutup kita di dalam bulan Syaban ini, kita menghampiri Ramadan. Pertama sekali kita buat kesimpulan, kita melazimi hubungan kita yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana amalan kita akan diangkat. Allah nak tengok yang baik-baik. Jangan duk berangkat benda yang pelik-pelik. Syirik waliyazbillah, ataupun kita bermusuh, mencetuskan permusuhan, pergaduhan, pertelingkahan, perpecahan di kalangan orang Islam. Sama kepala dia, Allah tak ampun dosa dia. Perpecahan di kalangan keluarga kita, siapa kepala dia, Allah tak ampun. Bagaimana hadis tadi, jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan kita dengan manusia, dengan orang Islam dan juga dengan orang bukan Islam, supaya kita menjadi saksi, menegakkan contoh tauladan yang baik kepada kawan-kawan kita bukan Islam, supaya dipandang kita, dia nampak agama kita yang benar. Jangan dipandang kita, dia lari daripada agama yang benar. Maknanya agama yang benar ni terhijab dengan sebab perangai kita yang buruk, kan? Jadi kita kena tingkatkan kualiti hidup kita, rajin dan sebagainya, cara rezeki, akhlak yang baik, ajak orang kepada Islam, kepada musuh Islam kita bertahan lah. Kalau kena lawan dengan debat lah. Dan kalau mereka menyerang dan sebagainya, kita kena pertahankan. Ini benda yang biasa. Tak, kita cerita benda yang biasa. Dan ini menjadi pegangan kita lah dalam kita berdepan bulan Ramadan. Kerana apa? Dalam bulan Ramadan lagi nanti kita akan berperang. Dan ingat, ulangan peperangan dalam bulan Ramadan akan dimenangi oleh orang-orang Islam. Dengan sebab apa? Dengan sebab puasa mereka kuat. Tapi orang yang tak percaya, dia kata puasa dia melemahkan orang Islam. Lemahlah, yang tak puasa betul dia akan lemah. Dia akan dapat hanya lapar dan dahaga. Tapi orang yang betul berpuasa tidak akan dapat dikalahkan. Dan banyak peperangan yang dimenangi oleh orang Islam ketika berlaku di dalam bulan Ramadan.
Itu benda yang sangat. Jadi kita akan masuk dalam bulan kemenangan setelah melalui suatu ujian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keampunan dosa, Lailatul Qadar, kemenangan untuk dunia ni, yang mana kita akan memerintah dunia. Perintah dunia sekadar apa? Menegakkan apa yang Allah suruh tegak. Dan jangan bila kita bawa ni, orang kata kita nak pergi bunuh orang. Tak, kita nak menegakkan keadilan. Sebab itulah orang bukan Islam dan sebagainya, apa saja mereka cuba tegakkan di sudut keadilan, sebenarnya benda tu dah lama dah Islam ajar. Cuma mereka tak mau pakai nama Islam. Kita nak pakai sebab apa? Allah suruh kita pakai. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataan daripada mereka yang menyeru orang ke jalan Allah, dan beramal soleh? Jangan ajak orang je, kita tak buat. Ajak orang, kita buat. Tunjukkan, cakap suruh bikin. Kita suruh orang buat baik, buat. Kita larang orang buat maksiat, kita jangan buat maksiat. Kita nak memeteras rasuah, kita jangan terbalik dengan rasuah atau melindungi orang yang rasuah. Biar kita ni clear, jelas. Tahu tak? Barulah kita ada integriti di dalam kita memegang Islam. Biar jelas. Betul tak? Biar jelas. Dia cakap sungguh bikin. Kita ni, InsyaAllah, mudah-mudahan dengan itu kita akan mendapat kejayaan sama ada di dunia dan di akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan masuk dalam bulan Ramadan dengan bekalan puasa yang dah kita cuba latih di dalam bulan Syaban ini, dan juga dengan peristiwa yang kita tahu, yang kita faham di dalam bulan Syaban ini, kita akan berdepan dengan peristiwa yang lebih hebat lagi. Terutama peristiwa-peristiwa yang merupakan ulangan daripada peristiwa dahulu di dalam sejarah, dia akan kembali semula. Dia akan kembali semula. Dah. Saya rasa itu saja yang dapat sampaikan saya. InsyaAllah, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita akan dapat kupas perkara yang mungkin kita ikut bulan boleh. Syawal pula, Ramadan tak ada dah sebab bulan Ramadan berhenti kuliah. Syawal banyak peristiwa berlaku dalam bulan Syawal. Baik, aku dah qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah.